أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur, dengan sebenar-benar kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi menaruhkan umur kita, masih lagi kita dapat meneruskan kehidupan kita di atas dunia ni. Yang paling besar sekali, yang Allah Ta'ala masih lagi memberi istiqamah, masih lagi mengekalkan kitanya di dalam Islam, nikmatul Islam wa nikmatul iman. Dan dengan nikmat ni lah yang paling besarnya Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, dan dapat kita beribadat, dan dapat lagi kita melakukan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kerja buat kita dan kesibukan kita ni yang menjadinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-akhilla ibnu Adam thalasah. Yang menjadinya temannya, saingnya, sahabat yang sejatinya, yang rapatnya dengan manusia ni, dia ada 3. Al-akhilla ibnu Adam thalasah. Wahid yatbi'uhu ila qabdil ruh. Wasani yatbi'uhu ila qabrihi. Wasalis yatbi'uhu ila al-mahsyar. Yang menjadinya teman kepada manusia ada 3, ataupun kepada anak Adam ni 3. Yang mana yang pertama Nabi kata, yang saing dengan dia, sahabat dengan dia ni, dia mengikutnya siapa sakat mana, iaitu siapanya sakat ruhnya dicabut. Siapa sakatnya apabila ruh dia dicabut, ataupun siapa sakat dia mati. Mati tinggal dah. Ni hak ni saing pertama. Yang kedua Nabi kata yatbi'uhu ila qabrihi. Yang saing keduanya mengikut dia siapa sakat kubur ya. Teman dia sakat-sakat kubur ya. Maksudnya masa dia hidup, hak ni lah saing dia, hak ni lah teman dia, hak ni lah duk menolong dia. Tapi apabila siapa sakat kubur, dia tinggal. Saing nombor 2 ni tinggal. Kalau saing nombor 1 sakit mati ya, tinggal lalu dah. Saing nombor 2 sakat kubur ya. Wasalih yang ketiganya yatbi'uhu ila mahsyar. Hak ni saing sejati weh. Mana? Mengikut tu dia mengikut saing dia siapa kepada mahsyar, siapa ke hari akhirat. Gapo Nabi sebut? Fallazina yatbi'uhu ila qabri fahuwa malu. Wallazina yatbi'uhu ila qabdir ruhi fahuwa malu. Yang pertama yang mengikut dia siapa sakat ruh dia dicabutnya adalah harta. Harta ni takut tanya kita hidup ni. Hak ni hak paling kita sayang sekali.
Oh dengan harta ni lah dak kita ni gok suku sembahyang kerja tu gok tinggal lah. Dak siapa rela orang ni tinggal semaya ben ni. Dak rela nyo buat jahat, rela nyo lawan Tuhan dengan sebab nak saing ni. Dengan sebab nak kepada harta ni. Tapi nak setara mana pun apabila roh dia dicabut, harta ni tak ada arti pada dia. Harta tak ada faedah pun. Pok dia mati, harta ni jadi hak orang selalu. Sebab tu apabila mati seseorang, harta ni tak boleh nak gerak, dia kena bagi selalu. Mati seorang 3 perkara, 4 perkara dia kena buat. Gapo iaitu dia kena buatnya menguruskan urusan kematian dia. Beli kain kapalnya, upah orang kali kubur, beli lungnya, nak beli papainya, upah orang mandinya. Urusan ni hok mula-mula sekali daripada harta dia. Banyak mana harta dia? Ikut banyak mana pun, 1 juta, 2 juta, 10 ribu, 20 ribu, 12 juta kau. Sekat ni lah, apabila pok mati ambil daripada harta tu buat urusan banyak. Yang pertama. Yang kedua, apabila mati maka dia kena bayar hutang. Hutang dia ada banyak mana? Bayar. Daripada harta itu wajib dia kena bayar hutang. Kalau hutang dia tak bayar, roh dia akan terlekat. Roh dia akan naik ke langit. Sebab tu Nabi SAW apabila dia sebut tentang orang yang mati syahid. Yang mana orang-orang yang mati syahid, maksud Nabi sebut akan diampun akan dosanya. Akan dibawa rohnya naik ke langit. Maka turun malaikat Jibril, ya Rasulullah, dan orang yang mati syahid, Allah Ta'ala akan mengampun dosa dia. Allah Ta'ala akan angkat roh dia naik ke langit. Malaikat Ad-Dain, malaikat apabila seorang yang mati tadi dia ada hutang. Dan dia tak bayar hutang ni. Ingat? Walaupun kita kata bank dia tangguh hutang, tapi ingat gugur kena bayar. Ada kita berhutang dengan saing-saing kita, bayar jangan tak bayar, apa roh kita terlekat. Banyak mana nah terlekat roh kita, ikut kita berhutang berapa, roh kita tak naik langit. Uruskan urusan hutang dulu, bayar dulu, jangan duk gaduh, bangai duk gaduh apa ni bagi sako. Yang tiga iaitu kait dengan harta si mati ni. Apabila dia mati, dia kena, kalau ada apa yang dia wasiat yang dia nyo pesan, wasiat ni pesan ni dia, kalau aku mati memberi aku ni sekian kepada masjid ke, kepada rumah anak yatim ke, kepada orang ni sekian dia nak berilah. Maka daripada harta tu wajib dia kena cabut, jangan lebih daripada 1/3 daripada harta. Dia tak boleh beri belakang 1/3 ya. Sebab ada apa masa kisah masa Nabi SAW, apabila ada sahabat ni, dia pesan Nabi, ya Rasulullah, kalau lah hamba mati ni, hamba nak beri belakang harta hamba kepada si fulan ni sebab dia baik. Pada saing dia ni kena beri belakang. Maka Nabi kata tak boleh, dia kena beri zakat mana? Zakatnya 1/3 harta sahaja. Tu dalam bab wasiat. Lebih pada tu lah harta ni, barulah kita bagi saka. Anak-anak, 5 orang ni yang tidak akan ada hijab. 5 orang ni tak ada orang boleh hijab, boleh dinding dia. Yang pertama, apabila mati seorang, dia tinggal ayah. Ayah dia makan saka, mak dia makan saka, bini dia ataupun tok lelaki dia ataupun suami dia boleh saka anak perempuan dan anak lelaki. 5 orang ni tak usah mari jin atas langit, tak usah marilah. Orang kedai setara mana pun marilah. Siapa pun dia tidak akan boleh sekat 5 orang ni daripada makan saka. Tu je hartanya. Maknanya, apabila seorang ni mati, ni saya rapat dia, zakat mana? Zakat roh dia dicabut, zakat mati lah. Maka harta ni akan jadi hak orang lain selalu. Saya lah masa hidup ni kok. Siapa rela tipu orang, siapa rela makan benda yang haram. Ni nak jaga saya ni, tapi saya ni siapa mati? Lah kok orang belakang. Sebab tu Nabi kata, orang yang tak cediknya adalah orang yang dia duk menyusahkan diri dia semata-mata sebab nak beri kat orang.
Nyusah dia kerja, yak tua, yak muda, sampai tua, kerja tu kok pagi petang. Tak tahu semaya bem mana, tak biasa pergi ke masjid, tak biasa pergi kuliah, tak biasa dengar orang ngajar. Tapi semata-mata nak wui kat orang. Apa? Nak wui kat orang harta tu. Dengan cara mana? Dengan cara warasah kau, dengan cara saka kau gapo lah. Itu Nabi sebut. Yang kedua Nabi kata ada yang temel yang kedua yang baik sikit, iaitu yatbi'uhu ila qabrih. Siapa? Ahli. Wa huwa ahlu. Iaitu ahli keluarga dia. Ahli keluarga dia apabila mati. Dan kita akan sebut dalam tajuk kita akan cara sikit lagi, iaitu cara dalam bab sakaratul maut. Maka ahli keluarga yang hak atas kubur ni, ataupun saing rapat, saing kali-kali jiran-jiran hak dekat-dekat je. Nak pergi sampai kubur, bawa mayat tu kok. Nak pikul kelung-kelung pergi dengan kereta jenazah kau sampai kubur tu kok, ada hak nitik air mata, ada hak kesak air mata. Letak ayah dia, letak tok laki dia, letak bini dia dalam dia lehat. Lepas tu kamu. Ada kau tunggu situ. Amo nak duduk sini weh, amo tak seklik nak duduk dengan tok laki amo sini. Orang paling cepat sampai kubur kamu klik selalu dah. Kau seduk pun kubur tu. Kubur dah sampai sakak ana, hak sampai kubur ni ahli keluarga ya. Saing dia masa hidup negak dia lah. Duk cari makannya dia lah, duk menanuk makannya dia lah, duk kasih sayangnya. Siapa mati sakak kuburnya tinggal klik gi, duk sore lamung dalam tu mak yah weh. Duk sore tu lah mamung weh. Mun duk dalam tu sore lah abah mu weh. Aku nak klik dah. Aku tak seduk pun sini gelak ni takut. Kita dengan kubur ni lah, tak kata demo gelak-gelak takut juga. Kita ajar dengan benda takut. Dak orang tua kita ajar dengan benda takut, kita ajar dengan benda kita tak nampak. Gilah dalam gelak tu ada bok-bong tu, bok-bong ke apa nama kita tak tahu, kena ketupa aja. Oh takut kita budak-budak. Gitu kok gila kubur malam-malam, janganlah duk ngosek atas kubur. Kita tak kaji ni ayat hidup pun ngosek atas kubur tu nyokosek. Kau orang tua zaman dulu pas keluar ni berasa takut lagi. Dak tu temel kita yang kedua, iaitu bawa kita sampai kubur ya. Tinggal klik itu. Wasalih Nabi kata yang tiga, hak ni saya baik ngoti weh. Mana? Yatba'uhu ila mahsyar fa huwa amalu. Hak ni siapa nu hari pada mahsyar ni, lalu kubur dia ikut pergi dalam kubur. Pergi siapa mahsyar dia pergi pas dalam mahsyar. Siapa? Amal kita lah. Kita buat kita di atas dunia lah ni, dialah tempat baik kita. Baik pun, buruk ke, dia akan pergi belakang. Atas dunia ni kalau kita orang yang kerja amalan soleh, orang yang beriman dan amalan soleh, dia akan jadi teman kita. Siapa pada masa ni? Kalau di atas dunia ni dia orang yang amal soleh, orang jahat. Jahat lah weh, dia tu kok tak ada arah lah. Tak boleh kelipar anak itik serati orang. Tak boleh kelipar pisau, tak ada tuanya kerak pergi kat orang dah. Hak tu bawa pergi juga. Jahat dia buat pun bawa pergi pas dalam kubur, bawa pergi pas dalam pada mahsyar tu saya baik dia tu. Hak ni yang kita dak cara Nabi sebut, ni dah tiga sahabat yang membawanya kita, yang menjadinya teman kita sampai sakat ada sakat ruh kita dicabut, ada sakat ruh kita sampai sakat kubur, ada yang sampai kepada mahsyar. Itulah dak yang menjadikan teman kita kena pilih molek ah. Kita kena pilih molek hok mana akan jadi ruh, akan jadinya teman kita hok boleh tupai. Kita kena boleh cari hok boleh tupai. Kita sayang atas dunia pun kita sayang hok boleh tupai je. Hok jenis lipat, jenis cah keting, jenis makan gu, kita tak sayang. Dah seduk main dengan dia tu bapa. Bagai cah keting tu. Dah seduk main kawan tu apa? Depanmu ya comel, belakang habis gapo kata kamu tu ambil gajah rima kata belakang. Kita kena pilih yang boleh membawakan kita nya sampai ke akhirat. Akhirat pula dia boleh tolong kita. Gapo amalan kita? Itulah dak mukadimah kita nya pada malam ni, alhamdulillah.
yang kita dapat meneruskan lagi, kita akan sebut. Iaitu lebih kurang yang ulama meletakkan 7 perkara yang menjadi kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang serati hak sebenar. Gapo kebahagiaan yang sebenar malam ni? Iaitu adakah kebahagiaan kita duduk fikir, anak demo boleh berapa? SPM hari ni 10. Oh, jaya demo pera anak weh. Kita lagu tu. Anak demo setara mana weh? Masuk you ke? Oh, duk you dah setahun lagi habis lah, boleh kerja lah, kerja accountant lah, berapa lah. Jaya tu anak demo. Tu kan jaya sebenarnya. Tu kita dah anggap kata jayanya. Tapi dak ulama kata kejayaan yang sebenarnya. Kejayaan hak sebenar hakiki kita ni atas dunia ni. Kalau kita berjayanya boleh buat ibadat, kehidupan penuh dengan ibadat, taat kepada Allah Ta'ala, jaya kita. Tapi yang sebenarnya, yang pertamanya katanya para ulama, apabila kita lepasnya, yang pertama ni adalah lepas daripada sakaratul maut. Malam ni kita akan cara ni. Malam ni kita akan caranya tertebak lagu mananya sakaratul maut. Asal ngadah ke sakaratul maut ni kali. Wajaat sakaratul maut bil haq. Ada Allah Ta'ala sebut wajah. Ataupun Allah Ta'ala sebut. Wa qala Allah Subhanahu wa Ta'ala Iza balagatit taraqi wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq wal tafatil saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Lagu mana Allah Ta'ala sebut? Lagu mana Allah Ta'ala sebut? Iza balagatit taraqi. Kala dan sekali-kalinya tidak apabila nya sampai ruh di halkum ataupun dia panggil gargarah. Apabila sampai ruh di halkum, idza balagatit taraqi qila man raq. Mereka tanya, siapa yang boleh menyembuhkanmu apabila ruh sampai di halkum kita? Kita ni kita sebut lagu mana cara kematian kita yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Tuhan sebut dah wa idza balagatit taraqi. Ruh sampai di halkum ataupun dia panggil gargar. Gargarah. Maka katalah siapa yang boleh menyembuhkan kamu. Kita pergi hospital. Tengok dalam ICU. Musim-musim COVID ni pun kita boleh tengok. Tak boleh pergi. Tapi time-time biasa. Tengok orang duduk pakai oksigen. Pakai royak kuk mulut, kuk hidung, kuk mana. Contoh habis. Rak. Mau besok pergi hospital USM sekali. Tengok orang duduk dalam bilik ni. Bilik khusus dia. Kita pergi pun ICU orang lain tak kabar. Duduk luar je. Ada seorang ni duduk khusus dalam bilik. Doktor ni penuh. Kita tanya misi ya. Misi. Siapa dalam bilik? Siapa kau gitu mau orang doktor penuh. Doktor pakarnya dengan misi penuh dalam tu duduk itu. Oh, itulah doktor pakar. Asal pengasasnya USM dulu dia kata. Mau tak tahu nama ke apa. Buat apa tu? Tenak dah tu. Banyak hari dah duduk tenak. Banyak hari dah duduk nazaknya dalam tu. Duduk rak. Tu Nabi kata rar. Duduk rak. Tarik nafas dah. Lepas tu doktor pergi buat apa? Doktor nak pergi tolong tu. Saya kata, kilaman rak. Siapa yang boleh tolong tu? Ada kau orang boleh tolong sekat nafas tu? Ada kau orang boleh tolong wiruh dia balik biar segar semula? Ada kau? Kila man rak wa zanna annahu al-firaq. Bahkan dia yakin dah itulah saat kematian dia. Apabila Allah Ta'ala kita ni, dia ada satu masa yang apabila kita sakit, kita akan rasa ni sakit nak mati. Bukan sakit gigi, sakit juga. Aduh, gigi sakit, nak tidur tak boleh, nak diri tak boleh sakit. Tapi kita tak rasa nak mati lagi.
Dah ke? Tak teratuk pala benda tiai lekung. Rasa pening kat Allah dah bengang pala tapi tak rasa pun nak mati. Ni Tuhan kata lagu mana? Zanna annahu firaq. Mari saat tu orang akan tahu dah. Dia ni akan yakin ni adalah saatnya kematian aku. Berapa sakit ni, sakit yang tidak penuh kita rasa sakit ni. Sakit yang kita tak rasa penuh kata sakit gini mo ni. Orang sakit jantung, orang sakit dada, orang sakit lelah. Dia boleh rasa lagi. Orang lelah. Narik apa? Dia kata, tak hati lagi ni boleh duduk nyawa molek. Tapi kalau saat dia nak mati, dia akan tahu selalu. Sebab tu Allah Ta'ala sebutnya lagu mana? Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhzi 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Apa tu sebut? Kullu nafsin za'iqatul maut. Bagi setiap yang ada ruh, bagi setiap yang nyawa, bagi setiap hak adanya hidup nyawa atas dunia ni kau di alam ini, za'iqatun, dia akan rasa. Za'iqah ni rasa, aizuk. Ibarat kalau kita makan nasi tengah hari tadi, makan ngasu. Kita buat sup giabok. Tak, kita berasa aku kurang masing ni. Cuba bubuh kicap lagi, bubuh garam kita. Baru sedap sup. Main minum sup apa kepala mengai kepala kita. Saya kata za'iqah mati ni semua orang akan rasa. Kullu nafsin, orang hidup. Siapa hidup? Hidup ni dia ada 5. Yang pertama manusia. Yang kedua jin. Yang ketiga setan ataupun iblis. Yang keempat malaikat. Yang kelima binatang. Semua ni akan rasa belakang. Tak kira malaikat, tak kira manusia, tak kira jin, tak kira binatang, tak kira iblis ataupun setan. Dan mana 5 jenis ni lah dia akan rasa za'iqatul maut. Sakitnya, rasanya mati. Maka lagu mana? Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Hidup dua dia. Allah Ta'ala akan bakit. Semua ni Allah Ta'ala akan bakit ni. Manusia mati lah ni Tuhan akan bakit. Jin mati lah ni Tuhan akan bakit. Iblis ataupun tentera setan Allah Ta'ala akan bakit. Malaikatnya akan mati belakang satu masa. Kullu man 'alaiha fan. Tuhan sebut kullu man 'alaiha fan. Bagi orang, setiap orang yang ada di atas alam ini. Bukan dunia, alam. Alam masih wallah ay hadisah ataupun makhluk. Hak lain daripada Allah Ta'ala dia panggil alam. Benda yang baru yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Fan akan binasa belaka. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal itu hanyalah adalah Tuhanmu yang mempunyai mahanya jalal, kehebatan dan yang maha mulianya. Tak ada belaka habis. Sehingga akan dibakitkan mereka semula. Jin dibakit, manusia dibakit, malaikat bakit pula. Tak, pakai iblis akan bakit dengan setannya. Dan binatang-binatang pun ada setengah akan dibakit. Wa idzal wuhusu husyirat. Apabila binatang-binatang akan dibakitkan. Kira belaka. Sebab tu Tuhan kata langgar. Ujurahum yaumal qiyamah. Maka akan dapatnya itu wafau. Tak. Yang mananya mereka ini akan terima balasan. Bila? Yaumul qiyamah. Lah ni? Tak, lah ni. Lah ni kita terima. Kita duduk semaya ada dah. Tak ada pun Tuhan tak ada beri lagi.
Bila Tuhan beri? Yaumal qiyamah. Tuhan akan balas kitanya di hari kiamat. Faman zuhziha anin wa man zuhziha anin nar, ban bagi orang yang boleh jauhnya dia daripada api neraka. Dia ni boleh jauh daripada api neraka. Dia buat kerja lah ni ibadat kepada Allah Ta'ala, dia boleh jauh daripada api neraka. Lagu mana weh? Saya kata, ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Tuhan sebut. Ku mung kena jaga. Jagalah anfusakum. Mung jaga dirimu tu. Tak usah duk cara orang lagi. Jaga diri kita dulu. Kita doa apa tu kak? Kita doa untuk diri kita dulu. Baru kita doa kat anak mak kita, anak kita, bini kita, jiran sahabat kita. Ini kita tu sebut ku anfusakum. Ada kata kita duk doa kat orang ya. Ya Allah bila juga tu. Kita tak ingat doa kita. Apa iblis Iblis ni masa Allah Ta'ala kata wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia kata lagu mana? Wa iz qulna lil malaikah. Tak kalau kami sebut royak kepada malaikat, malaikat isjudu li Adam, sujud malaikat kepada Nabi Adam belaka. Fasajadu, semua malaikat sujud belaka. Illa iblis. Iblis pada masa tu dia nama Azazil. Dia tak nama iblis lagi. Dia ni tak mandu lah. Dia ni penyelia lah bahasanya. Dia ni orang hok paling ibadat banyak masa tu. Dia duk nak kecek malaikat ni. Mana malaikat hok tak sujud, dia je royak ni. Sujud. Terasa sujud. Tapi dia tak sujud. Apabila bangun, tak sujud kali pertama, kemudian bangun para malaikat, dia tak sujud lagi. Kemudian para malaikat sujud kali kedua, iblis tak sujud juga. Iblis tak sujud juga. Apabila Tuhan kata, iblis apa mu tak sujud masa aku suruh sujud kepada Nabi Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dia royak Tuhan. Dia kata, ya Allah, khalaqtani min nar, aku nak sujud kuano kat Nabi Adam tu. Aku ni dicipta daripada api. Lah ni kita ambil lighter, cocok kat bawah. Kok bumi, kok tanah, dia tak akan turun bawah, dia akan naik ke atas. Tu perangai dia dah. Aku ni buat daripada api, Nabi Adam buat daripada tanah. Apa? Iblis dia tak ingat diri dia. Yang dia tak sujud itu dia akan dilaknat. Gitulah dia kata ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri puak mung tu. Dan ahli keluarga mung tu, anak-anak kita, anak bini kita tu suruhlah semaya bel. Suruhlah tutup aurat, jangan duk campur bebas sangat, jaga makan minum tu. Bapa ni demo-demo ni dia takut-takutnya akan tariknya kedua ibu bapa dia. Di akhirat dia tak kenal dah, dia pakai kehala tu. Dia kata mung tak suruh aku tutup aurat. Mung tak pernah suruh pun, tak suruh ajar pun aku semaya. Kita pergi semaya, mokpok pergi semaya masjid tu ke, uli-alik masjid. Anak dak reti berapa satu, tak suruh. Tak suruh kita dengar orang mengajar, tak suruh, tak atas ikut sekolah-sekolah harap, ikut sekolah agama biar reti dak. Tu kaya dah jagalah anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Sebab yang menjadinya bahan bakar kayu api. Api neraka hok jadi kayu ni sumber api itu daripada manusia. Manusia ni jadi kayu api. Bahan kita ni kayu api. Dan batu. Ni batu-batu di atas dunia lah ni hok mananya mensabit jadi berala, jadi ketik, jadi kuih, jadi yang menjadinya yang menjadi maksiat kepada Allah Ta'ala. Batu ni akan jadinya bahan bakar daripada neraka. Sebab tu apabila Nabi SAW suruhnya Sayyidina Aqil pergi cari air di sebuah bukit masa tu. Apabila Sayyidina Aqil pergi naik bukit nak carinya air yang ada di situ, dia bunyi teriak, bunyi menangis. Sek menangis.
Dia kata siapa duk menangis, duk meniak, duk tiak. Menangis atas bukit ni. Tengok-tengok batu menangis. Batu, apa mu duk menangis ni? Aku pusing, batu kata. Apa? Allah Ta'ala turunnya. Wa kuduhan nasu wal hijarah. Kok jadinya bahayakan ya Allah. Mung tak rusing, mung tu manusia, aku batu ni takut. Iya, tak ada air kering dia tu. Tak, maka saya akhir kita ngoyak ke Nabi, ya Rasulullah. Batu tu menangis. Apa? Oh, dia takut dia ni jadinya bahayakannya dalam neraka. Tu hasbuk. Tak, wa zuhzihanin nar wa udkhilal jannah. Maka orang yang boleh jauh daripada api neraka ni dia kata udkhilal jannah. Dia akan masuk syurga. Kita lah ni, kita di atas dunia lah ni, tak ada syurga neraka. Tak ada orang senang start daripada dia hidup siapa kau dia mati dia senang. Ada yang susah. Raja kau Perdana Menteri, kau siapa Tok Ngulu, kau orang getah, kau orang buat padi, cikgu, komisi, kau siapa, kau serupa je. Ada senang, ada susah. Lagu mana? Contoh, kita makan sedap dah. Silap makan pedas, sakit perut. Oh, aloh. Seksa kan sakit perut. Makan sedap dah, bahan Nescafe. Tidur dak nyelera kelipah duk tengok apa ni, kipas musim. Oh, seksa. Tak ada orang duduk atas dunia ni, dia start daripada dia hidup, dia straight yang boleh nama ada. Dan tak ada di atas dunia ni Allah Ta'ala cipta. Ada orang yang mana start daripada dia hidup siapa dia mati dia duduk dalam susah. Tak ada. Duduknya dalam senang dan susah. Tapi tak apabila masuk di akhirat. Tak, orang yang jauh daripada neraka udkhilal jannah, dia akan masuk syurga. Ni tujuan kita. Ni tujuan yang kita akan sebut sikit lagi. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tu saya sebut lagi. Dan tidaklah kehidupan dunia kita lah ni. Lah ni kita duduk atas dunia ni. Dulu kita sebut dah yang mana pasal yang pertama, trik yang pertama kita duduk di alam roh. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tuhan tanya, adakah aku ni Tuhanmu? Qalu, ada ruh pun jawab, syahidna ya. Mu itu bahkan mu itu adalah Tuhan kami. Kemudian dimasukkan dalam perut ibu kita. Duduk dalam perut ibu kita 9 bulan 10 hari. Tak, kemudian duduk lepas tu tubik mari sini. Masa duduk ala roh, masa duduk ala rahim ibu kita, dalam perut ibu kita tak ada gapo. Saya tak cara lagi. Tapi apabila mari sini, wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia kita duduk lah ni illa malaikan mata keseronokan. Suka tak duduk atas dunia? Suka. Ni tanya kawit, tanya kita tak boleh nak tubik gimana ni kan? Dia pun suka. Suka tak payah pergi kerja. Makan gaji beri tahun ni sebulan ni. Sebulan makan gaji beri. Boleh pulak duit KJMW pulak. Ada KLBSP, ambil tubik KLSP pulak. Ada apa ni Tuhan apa ni KJMW pulak duit ni. Orang hantar beras suka tak? Suka. Mata. Kalau orang nak mati lah ngak orang. Dia orang 100 lebih contoh. Duk pakai roya dah. Tanya, cik nak mati ke? Asyik. Makan kau hidung dah ni. Tolak ngaga tu seru. Basuh pakai pempah dah. Duk selebih atas tu. Nak mati ke cik? Asyik. Oh, tak asyik mati lagi. Mati-mati lah weh. Dua gentoh demo tak asyik mati. Illa mata'ul ghurur. Malaikat adalah kesukaan, keseronokan yang terpedaya, tipu saja ya. Ni kita buat benda-benda sedap atas ni jangan dia tipu kita. Sebab tu Nabi kata ad-dunya sijnun lil mu'min wa jannatul lil kafir atau kama qala. Dunia tu buat kita lah ni adalah sijnun. Apa sijnun? Sijin iaitu penjara. Bil mukminin bagi orang mukmin. Ni dunia lah ni bagi orang mukmin ni kan jaga ni. Jaga lagu mana boleh pergi belakang. Jaganya dari segi hukum. Nah,
Kita duduk jalan sedap-sedap bunyi bel, kena berhenti semaya. Tidur sedap-sedap bunyi bel, bangun semaya. Duduk makan sedap-sedap, siapa boleh puasa? Kena puasa, pula, aloh. Ni tak lama ni, 2 minggu lagi puasa kita minta-minta lah weh. Berdoa semaya ajak minta dengan Allah Ta'ala biar kita boleh terawih di masjid lah pada tahun ni. Jangan mengakak nikmatnya. Ya tak, biarlah Allah Ta'ala mengakaknya bala ni dan memberi nikmat kita boleh jemaah di masjid semula. Ya Allah, angkatlah bala-bala yang turun sekarang ni, ya Allah. Jaga belakang kesihatan kita tu. Tak, lagu mana? Maka lagu manalah orang mukmin di atas dunia serupa duduk dalam jid dah. Ada duit lebih kena bayar zakat, ada duit lebih tubuh segar kena pergi buat haji. Nak buat benda jahat tak boleh. Nak buat gotu tak boleh. Apa dia ada dah gad dia. Supaya duduk dalam cara lagu mana. Pukul ni nak makan nasi, dia kata biar, tak asyik tak apa, kita makan pukul 8 kagak. Pukul 8 kering kita tak makan duduk dalam cara ni. Kita tanya orang warden duduk jalan darah mana. Pukul 5 nak bangun dah. Duduk sebeg dalam dalam itu. Tak boleh duduk main buah, minum teh, pulas rokok daun kat dalam cara. Mana boleh, tak boleh. Tapi wajannatul lil kafir, menjadinya syurga bagi orang kafir. Orang kafir atas dunia ni kok tak ada gapo dia tak boleh buat makan. Buat nak makan gapo dia makan. Dia nak zina, dia nak judi, dia nak gapo dia buat. Ni syurga dia kata. Bagi orang kafir. Sebab tu orang kafir ni dia guna dah syurga di atas dunia, maka di akhirat dia meninggalkan saka. Saka apa? Sakanya syurga tu kepada orang mukmin. Ingat tak? Sebab tu Nabi kata, dan Allah Ta'ala sebut, wa ma utitum min syai' wa mata'ul hayatud dunya wa zinataha wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Dan tidak dah kami berikan kepadamu daripada sesuatu mata satu kesenangan di atas dunia ni. Tuhan beri kita sikit, Allah suka tu, Tuhan beri kita sikit lah. Bukannya keperhiasan dunia Allah ni apa di sisi Allah. Hak Tuhan duk cari kita di akhirat tu. Ingat, kita tu juga orang mukmin di akhirat. Cara dunia ada susah sikit. Wa mal hayatud dunya illa mata bal tu'siruna al hayatad dunya. Dan adanya kepayahan kita di atas dunia ni apa? Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat ni jauh lebih baik. Kita lah ni ibarat kata nikmat Tuhan beri lah ni atas dunia. Nabi sebut seperti mana kita pergi laut, pergi celuknya satu jari di laut, celuk. Kemudian kita akak. Maka air yang dilekatnya di ujung jari telunjuk kita tu yang Tuhan beri atas dunia. Hak lebih lagi Allah Ta'ala akan bagi di akhirat. Jadi tak cerdik lah kalau kita duk rebut dah lah ni. Duk tinggal semaya bel ni nak rebut dah. Tak sikap nak akhirat rugi kita. Sebentar ya hidup lah ni. Sebab tu kita balik semula lagu mana Allah Ta'ala sebut. Wa zanna annahu al-firaq. Apabila terus sampai di halqum, maka pada masa tu orang yakin dah, aku ni sakit nak mati dah ni. Dah setengah-setengah dia panggil, mari weh, abah rasa abah tak gerak dah ni. Panggil anak-anak bini dia, mari mamung bobolah duk dapur mai. Abah rasa ketak benar dah ni dalam dada ni. Rasa sepit benar dalam dada ni. Mari. Hok telefon tu paling puklik, abah mung teruk dah ni, berat dah ni. Sebab tu Malik Marwan apabila Idul Malik seorang khalifah daripada Bani Umayyah, dia tanya, dia kumpul semua para ulama, dia pun tanya lagu mana kok sak mati ni. Dia tanyanya ulama suruh tafsir lagu mana seksa sakit nak mati ni. Maka ulama ni royak gini tak jejak belaka. Ni royak kau bagi tak mati belaka, nak royak mana? Royak ni dia kata, siapa satu masa dia sendiri nak mati. Lama dia nak sendiri anak dia pun tanya, abah, lagu mana rasa nak mati? Allah, anak aku dia kata ibarat gini lah. Ibaratnya kita serok nafas kita masuk dalam ni sedap ni. Lepas pun rasa lepas. Tak ada sekat mana. Satu masa dia kata lagu mananya apabila kita serok nafas masuk. Dan apabila kita nak muhnya nafas itu seolahnya sebesar lubang jarum je.
Sampai jarum tu be. Allah. Terah. Kita ambil saltik pun lupa jarum di lubang hidung kita. Lagu mana serah. Lagu tu payuhnya, sakitnya. Dia kata. Tak tu. Sebab tu Tuhan akan sebut lagu mana? Waltafatis saqu bis-saq. Apabila nak mati, maka akan tersusum lehernya. Tak lagu mananya betih ke betih. Mengangkat kau betih ke betih ni. Tak. Ni bertaut habis betih. Betih kiri, betih kanan ni bertaut habis. Tak lagu mana? Sesungguhnya ila rabbika, dan kepada Tuhanmu yauma izinil masak. Mu akan baliklah kepada Tuhanmu. Kita akan balik belaka sakit nak mati, sakit tegak. Dak maka itulah dan Allah Taala sebut. Lagu mana tu? Walaula iza balagatil hulqum. Kita sebut. Apabila roh sampai di halqum. Dia apabila syaratnya tu Allah Taala sebut suruh di halqum ni sebab pada masa tu Allah Taala tutup dah pintu taubat. Kita ni ada dua yang Allah Ta'ala tutup pintu taubat. Yang pertama, iza baghalatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Apabila roh sampai di halqum. Roh kita orang mukmin dia akan mari daripada bawah ke atas. Mari sampai di halqum ni gar. Nabi kata, iza baghalatil roh, apabila sampai roh dia, maka gar bunyi gong. Tapi saya tengok orang nak mati. Pergi tengok orang nak mati pergi rumah kita ke tua kau siapa tengok orang nak mati. Dak pergi hospital kau tengok orang nak mati. Aku tengok lagu mana orang nak mati sampai roh ni. Dia bunyi. Dia panggil gar. Kita melah lembu ke? Tai lembu pengok bunyi gongok tu. Gongok tu lah dia panggil gar tu. Pada masa tu Tuhan tutup dah pintu taubat. Ya Allah, sebab tu apabila Firaun masa dia nak tenggelamnya dalam Laut Merah kerana diambaknya Nabi Musa AS, masa dia nak lemah, nak mati ni, dia pun kata, Ya Allah, betul lah apa yang dibawanya oleh Nabi Musa. Aku nak berimeh pada, tapi berimeh dia tidak apa, tak kira apa sebab masa tu sampai di halqum. Mereka tu ambil pasir tumak dalam mulut pun jenis jahat lajak. Tak seduk tobat pun tak ada arah dah. Kalau tanya segar apa kita lah tanya segar kau aduh kecek. Berkecek lah sedap kecek gue tu gini aku tapi tanya sakit ke. Manggil mak setengah orang mak away. Tak ada arah dah ya Allah nemeh ni warna weh pak cik. Demam. Tanya segar gitu. Masya Allah lah. Orang ajak pergi masjid, pergi balasah. Nya marah kat orang kelik. Tanya sakit kat bunyi Allah. Aduh, sakit ya Allah, sakit. Lagu tu. Wa idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Mu akan nampak dah. Tuhan sebut dua, mu akan nampak dah. Allah Ta'ala akan tunjuk kita ni sampai roh di halqum pada masa tu Allah Ta'ala akan buka hijab. Ada 3 perkara Tuhan akan buka hijab mata. Mula-mula sekali Allah Ta'ala orang nak mati, Allah Ta'ala akan ambil mata dulu. Amo pernah tanya dalam 2-3 bulan lepas bini Sain lah. Bini Sain ni mati ni ke segar-segar. Duk mengajar tak pecen lagi 2-3-4 tahun lagi nak pecen tanya aku mana orang tino mati kata mati mudah-mudah. Dia kata ustaz masa tu amo semaya rumah subuh. Bangun semaya subuh, semaya tajuk bangun semaya subuh, dia pergi ambil air semaya lah. Tunggu nak ngamal semaya sunat kemudian dia pun duduk atas kursi. Tunggu nak semaya Jumaat. Mata dia jadi gelap. Dia pun abah mu dia kata, apa ni jadi gelap ni? Tak nampak mata ni. Nak kata kecil mani pun tak ada siapa tak je biasa kecil mani dia kelabu begitu. Nak kata api tak ada pun cerah belakang. Kemudian lepas daripada tu penggebah tak khabar kampung warga hospital dalam 48 jam lepas tu mati. Ni Tuhan akan cabut mula-mula sekali mata kita. Pandangan kita Tuhan akan cabut dulu. Tak nampak ni. Marilah tengok siapa ni tak nampak. Sebab tu Tuhan akan cabut. Yang pertama dah Tuhan akan hijab. Yang pertama orang nak mati. Tuhan tunjuklah. Wa antum hina idzin tanzurun.
Mungkin apa? Yang pertama Allah dah sebut dalam kitab tafsir Ibn Katsir, kata Al-Mujahid, yang pertama mereka akan tengok kini kali keluarga anak-anak dia. Wa antum hina idzan tanzurun. Orang nak mati dia duduk tengok. Tengok bini dia. Kalau bini nak mati tengok tok lelaki dia. Kening tengok. Tengok anak sulung, tengok anak kedua, keli tengok. Tengok dinding, tengok kursi, tengok TV, tengok gotu. Tengok dalam rumah dia. Ni saya nak mati ni. Apa? Wa in dhanna annahu al-firaq. Dia yakin dah dia nak akan mati dah. Nak mati dah weh, dia tengok. Yang kedua ni sebut iaitu masa tu Allah Taala buka dah. Buka dah kalau orang-orang mukmin, Allah Ta'ala akan tunjuk. Allah sukanya. Ada orang mati senyum. Mati senyum. Sakit mati. Tapi boleh senyum. Ada setengah orang tu mati kelepah. Gogang. Lepas. Pakai mati dengan begitu pun ada. Apa? Sebab masa tu. Wa antum hina izin tanzurun. Pada masa tu yang kami mengakan-akak dah. Wa nahnu akrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, yang manalah pada masa itulah kami ini Tuhan kata lebih dekat pada kamu sedangkan kamu tak nampak. Sebab itulah apabila sampai saat itulah. Dah lagu mana? Wajaat sakaratul maut bil haq. Dia sebut satu ayat. Zalika ma kunta minhu tuhid. Dan apabila mari sakaratul maut. Ni saat nak mati. Dia panggil sakarat. Sebab apa? Sebab masa tu apabila roh kita sampai sini, dia panggil tahap tenak ataupun nazak. Kalau orang setengah dia panggil mandai. Tak duk nak mandai ni. Wajaat sakaratul maut bil haq tu sebut. Apabila marinya sakarat, semua orang akan rasa belaka. Tak ada orang nak mati, dia tidak akan rasa akan lagu mana sakit nak mati sakarat ni. Daripada sekru mabuk benarnya. Wa mahum bisukara. Tapi bukan mabuk. Bukan dia nak mati, dia biar dulu. Tak. Tapi kes nak mati ni dia supaya kata mabuk. Benggai habis. Sebab apa? Wajaat sakaratu bil haq. Dan apabila marinya sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, penuh kebenaran. Memang akan jumpa belakang. Zalika demikian itu ma kunta minhu tuhid, yang mana sering mundur lari dulu. Tak saya mati orang ada duit boleh ke nak bayar, tak saya mati weh. Buat rumah tu kat tebal dia ni 5 kaki berapa takutnya mati. Takut mati. Sebab tu Tuhan kata kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah ya Rasulullah, kul yatawaffakum, yang mematikan kamu tu malakul maut. Malakul maut mati kita ni. Kerja dia. Wukila bikum, yang diwakilkan kepadamu. Allah Ta'ala ni mematikan kitanya dengan seorang malaikat nama dia Malikul Maut ataupun Israel. Dia sebut dalam Qasasul Anbiya. Israel ni bukan Israel tu perang tu laknatullah tu Israel ataupun Malikul Maut lah kita kata kenal. Malikul Maut ni Allah Taala dah disebut bahasanya semasa mana. Dia ni tak ada kerja lagi. Maksudnya tu bukan kerja dia lagi ambil nyawa ni. Masanya semasa nak jadinya Nabi Adam. Ni cerita dia. Sebut dekat Quran dia. Nak jadi permulaannya jadi Nabi Adam ni dia buat daripada tanah. Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat Jibril. Nak tengok tu kata ada mana asal kita tengok dalam kitab Qasasul Anbiya ada sebut. Suruh malaikat Jibril turun. Wahai Jibril, mu turunlah ambil tanah ni, aku nak buat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha wa yufsiku dima. Dia kata Allah nak buat khalifah ni hak orang duk baloh tu ke, yufsidu fiha, duk merosok ke atas muka apa ni, wa yufsiku dima, hak duk menumpah darah ke. Dia kata dak, mu tak tahu aku nak buat ni. Mu turun ambil dulu. Maka turun malaikat Jibril nak ambil tanah, nak jemput tanah di atas dunia ni. Maka tanah pun royak bumi kata, aku minta berlindung daripada Allah Ta'ala, daripada mu ambil aku. Tanah royak gitu.
Malaikat Jibril kata, "Hei, perintah Allah suruh ambil. Aku tak ambil. Aku minta berlindung daripada Allah, daripada mu ambil aku." 2-3 kali begitu kat weh. Malaikat Jibril pun naik. Nampak tak ada jalan, ya Allah weh. Nampak bumi tak sebui tanah, tak sebui perut dia weh. Turun malaikat Israfil, malaikat Mikail pun turun mari. Kau hanya royak begitu juga, tak kapati orang kali. Aku minta berlindung daripada Allah, daripada mu, kau ambil perut aku ni. Malaikat ni. Siapa lagi malaikat Israel? Malaikat Israel pun turun. Turun. Dia nak kau. Maka kata bumi pun tadi, aku minta berlindung daripada Allah Ta'ala daripada mengambilkan perut aku. Maka malaikat Israel kata, aku pun minta berlindung juga dengan Allah Ta'ala pada mu tahu yang ambil perut. Dia pun kau dalam bumi ni, 7 petala bumi dan dibawanya dan di depan Allah Ta'ala. Tu cerita. Tengok dah kita. Maka Allah Ta'ala kata, lagu mana datang kamu boleh? Ya Allah, Tuhan tahu sangat. Ya, kata, ya Allah, aku minta berlindung denganmu. Yang dia tak sebui. Aku ambil dengan sebab perintahmu, ya Allah. Maka itulah disebut kata, ya Israel, aku nak wis satu kerja kamu. Jadi sebelum ni tak ada hak mati ke? Wallahualam lah. Nak wis kerja kamu ni lagu mana? Kerjanya ambil roh. Kerjanya mematikan orang tu. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Kerja ni kerja yang mematikan orang. Kata malaikat Israel, kata malaikat, ya Allah, hamba tak save. Kerja ni nya supah kat orang ni. Nak supah kerja-kerja hak jenis sabit dengan orang tu kak. Nya supah lah. Kita pergi parking Kota Baru dak, kita sendiri parking tak kena. Kacing apa ni tayar kat orang. Kita supah kat orang. Supah. Menang tayar habis 100 lebih. Dia pergi parking kat AC. Tak kena lek dia, wallah alim lah banyak gitu dia koyak. Hamba tak biasa kena. Jadi dia kata, ya Allah, hamba tak save kerja ni. Apa? Kerja ni, kerja marah orang belakang ni. Tak apa, wahai Israel, aku akan buat manusia yang tidak akan meniti di atas mulut mereka. Nyawa kata mu ngambil. Mereka akan berkecek ni atas sebab. Tahu tak? Learning apabila berlaku kematian contoh. Kau mati. Kita pun tanya, mati bapa tu? Orang tanya kita ke, bapa mati dia tu ke ni orang sikit-sikit? Malaikat maut ambil tu, kita kajak. Dia kajak mana? Dah kawan tanya ngerti ni. Dia mati apa tu? Malaikat maut ambil. Aminatan ni, aku tanya sungguh ni. Baloh tak percaya terah. Baloh. Bapa tu sebodoh, aku akan menitikan di atas mulut manusia itu, kecek di atas bak. Bapa mati. Allah, bawa motor lah weh. Mari babi lah pong babi. Mapuh dengan babi-babi. Dia pun kiok situ juga. Tengah malam pukul 2 pagi. Cabut dengan apa? Tekak-tekak motor. Duk berlomba. Bapa mati tu lemah tali air. Bapa mati tu jatuh atas pohonnya. Lemah dak bakar, lekat macam-macam. Orang tak kecek dengan orang tidak akan bercakapnya dengan apanya kerjanya malaikat Israel. Sebab tu saya kata, wakila bikum, diwakilkan kepadamu akan malaikat Israel itu, summa ila rabbikum turja'un. Kemudian mereka tu akan kembalinya kepada Tuhanmu balik. Kita mati ni dia begini ya, selisih. Ibarat selisih berkata kita kalau kita tidur, sebab kata tidur, kita tidur. Pagi esok, kita mati dah. Itu ya. Ataupun gini orang kata, supaya kita serok nafas. Serok nafas, nak muh tak boleh. Itu mati. Mati. Sikit yang selisih tu. Dah. Apa? Sebab dia kata, Kul innal mautal lazi tafirruna minhu, fa innahu mulakikum. Katakanlah mati itu, Kul yatawaffakum apa ni? Tafirruna minhu. Kalau katakan ya Rasul, lagu mana orang ni nak lari daripada mati? Qul yatawaffakum. Qul innal mautal ladzi tafirru. Orang yang nak larinya daripada mati. Fa innahu mulakikum. Jangan duk rusing mati ke cari dia. Tak sewe mati mana? Tak sewe mati. Aku ni kali terai mati.
Kena pergi duduk Kuala Lumpur. No, dia akan turut pergi Kuala Lumpur. Sebab tu apabila ada satu masa, apabila ada seorang ni dia duduk dalam majlis Nabi Sulaiman. Seorang anak murid Nabi Sulaiman, seorang pemuda ni, dia duduk dalam majlis Nabi Sulaiman. Jadi dalam majlis Nabi Sulaiman, duduk tepi Nabi Sulaiman, dia ada orang yang duduk terasa tengok. Duduk renung dia, ngati-ngati, renung sungguh, renung dengan apa kata orang. Kalau kita lagu mana rasa, kena apa pun. Duduk renung keren ni. Siapa orang muda ni kat air rasa rusing dia. Sudah. Siapa nak duduk renung aku gini, semua nak telai lah ni. Dia pun ngesok, ngelik sikit. Ngesok pegawai tu duduk renung juga. Siapalah habis majlis gapo? Maka dia pergilah jumpa Nabi Sulaiman. Dia kata, ya Nabi Allah Sulaiman, hamo rasa takut tengok korang tadi. Hamo tak rasa tengok, tak kenal dia siapa ni. Siapa dia duk kenung tengok ni? Duk kenung tengok siapa ni, aku tak kenal ni, takut rasa ni. Boleh ke tak kalau menghantar aku pergi duduk lain, tak saya duduk sini. Nabi Sulaiman ni dia duduknya di Palestin. Mu boleh ke hantar aku pergi duduk lain? Sebab Nabi Sulaiman ni kenderaan dia angin. Taufai, betul duduk zaf gila tu. Maka Nabi Sulaiman dia hantar pergi kena buat di Sin. Nak pergi ke satu benuanya di Sin. Siapa situ? Maka pada masa itulah malaikat Israel, malaikat maut ni pergi kat Nabi Sulaiman. Dia kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata, wahai malaikat maut, bapa yang munduk renung sangat kau anak murid aku ni. Munduk kelih sangat rapat apa kau gerai sangat ni. Maka kata malaikat maut, aku pelik juga. Sebab siapa senara kepada aku ni, dia ni akan mati ni. Kita akan sebut lagu mana Nabi sebut kita tahap kematian ni. Dia ni akan mati, tapi dia bukan mati sini. Jadi aku duk mikir kau matilah. Tapi hari lah ni duk sini lagi ni. Aku mana tu yang nak buat? Tu malaikat maut. Malaikat maut dia bukan tahu pun kita akan mati bila-bila. Malaikat dia akan sapa satu masa, adanya daun di bawah pohon kayu, dia buat arah jatuh dia. Maka situ dia akan tahu kita akan mati 40 hari. Masuk 40 hari sebelum kita mati ni, dia ada dah senara kita nak mati. Semua mereka akan tahu, oh mamak tu mati dah weh, 40 hari lagi. Yang kita duduk bawah ni sedap duduk sepak bola lagi lah kau. Sedap duduk mengakak tayar lagi kerong, sedap duduk buat kedatai lagi. Sedap duduk main tolak haji lagi tu. Sedap duduk nega lagi. Ni orang langit tu mereka kata, tak ada arah dah weh, 40 hari lagi kok mati dah lah dia. Maksudnya di langit tu kita duk jalan, orang panggil mayat hidup dah kita ni. 40 hari. Jadi orang sani pun lagu tu dia kata, aku nak pergi mungkitak lah, aku tak seduk sini. Maka Nabi Sulaiman pun hantarlah di Nusin, di Cina nak di Hindi. Kemudian mereka mau pergi esok lapar dah. Oh padai, memang dia akan mati sini. Maka dicabutkan ruhnya dia di situ. Sebab tu kata kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Mularilah lagu mana pun daripada mati. Sesungguhnya mati tu akan jumpa carimu. Yang hidup using mati seperti ni. Seperti mana mereka ulama sebut, seperti mananya rezeki pun dia akan cari kita, mati akan cari kita, rezeki yang Allah Taala jamin pun akan dicari kita. Rezeki hak jamin ada Tuhan beri. Makan ni ada pakai, memang Tuhan jamin dah. Maksudnya kalau kita ni tak ada rezeki, memang kita akan mati lah. Nak mati tu kat ambil air duk cek kapal. Bubuh dalam apa ni mulut, tubih. Orang nak mati nak makan, Allah rasa nak makan bubur, dia sudah bawa lagi beli bubur, makan bubur. Dia makan kemudian dia mutah tubik. Makan mutah tubik, tu cek tak lama tu. Tu dia akan tak cek lah orang ni, tak lama dia akan mati. Apa? Tak ada dah rezeki dia. Tak ada dah. Air dia tak ada dah. Makan dia tak ada dah. Tunggu masa je. Sebab tu lah. Semasa mana Malikul Maut ni nak ambilnya nyawa kita, lagu mananya dia akan tengok. Malikul Maut, dia akan tengok kita ni
tahap nak ambil cara ambil, dia akan tengok jahat buruk kita. Dia ni dia bukan duk turut kita, malaikat kiri kanan duk turut kita ni. Kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Dua malaikat kiraman katibin, malaikat kiri kanan kita, Raqib Atid ni hak ni duk turut kita. Kita buat baik dia tanda. Kita duk dengar orang, duk baca, duk dengar, dia pun tanda lah ni, kita tanda ni. Dia tu duk dengar weh. Tak apa kata duk dalam majlis, tak apa dia kira majlis juga ni tanggin ni. Ni kita ni duk dalam majlis ilmu ni. Ni orang-orang hak dengar ni duk dalam majlis ilmu. Dia duk dalam majlis lala dak ni. Allah Taala akan kira yang urusin. Boleh juga kau pakai telefon. Boleh. Lihat apa agak. Tu akan kira. Mereka akan tanda ni. Lama mana kita duduk ni? Tak apa je. Kira so. Tanda. Sen. Ni Raqib Atid belah kiri pula. Kita buat jahat. Dia tak tanda lagi. Kita pergi ambil benda orang, ambil buah jamu orang, ambil telur anak ayah orang, kau berapa orang. Dia tak tanda lagi. Dia tanya, bah, aku mana ni? Dia ni nampak anak ayah orang ni. Dulu, relax dulu. Tengok 2-3 jam lagi. Kalau dia kata ambil anak ayah tak lepas main pak dia, tanda. 2-3 jam, sekarang nak naik ni. Dia pun tanda, seka anak ayam, anak ayah pula seramah kau lah. Bukan anak ayah kampung. Kau 200-300 seka. Dia pun tanda, seka anak ayah seramah kau 300. Ni duduk kiri kanan kita. Duduk turut kita. Mereka apabila kita tidur, dia pun duduk dia tak cara kita agar kita tidur. Tapi Malikul Maut dok. Dia tak turut kita. Cuma dia tengok ada tengok masa apa kat menang masa 40 hari dia akan turut kita. Kita akan sebut lagu mana dak alamat orang nak mati ni. Dia pun mari tengok kita. Lagu mananya dia akan mengambil dengan tengok kadar kejahatan yang kita buat atas dunia lah ni. Dia ni di atas dunia ni, Allahu Akbar, jahat tak ada arah. Maya bay bodoh, tali kelipar barang pun ambil. Arak dak ketungnya, pekodanya, berzinanya, berjudinya, ada belakang dia. Ni ada dah ni. Sebab apa? Apabila jatuhnya daun di bawah arah, mari di atas pangkuan dia, maka sekiranya orang ni orang mukmin, maka namanya akan bersinar, bercahaya. Dia percaya tu, Mama Muhammad Abdullah Yusuf comel bersinar. Dia akan ambil tahap sebagaimananya orang ni orang mukmin, orang yang beramal, orang yang soleh. Tapi kalau tengok gambar apa sebel nama kau dia, maka spek apa lagi? Nikah jahat ni. Dia tak tahu. Dia tengok jahat, apa dia tengok tu jatuh. Maka pada masa itulah dia akan ambil dengan kalulah orang mukmin yang terakhir. Tak sebagaimananya apabila lah Nabi Ibrahim ni dia ada satu mihrab, satu tempat dia beramal, tempat dia duk ibadat pada Allah Taala. Jadi dia masuk dalam tu 2-3 bulan, sebulan dia tubik pergi sekali. Jadi setiap kali dia nak tubik dia koci habis, koci dia pergi lah tubik luar, kemudian sebulan dia mari pula buat ibadat dalam satu tempat beramal dia tu. Jadi satu hari ni dia masuk tengok bawah kaki, tengok ada orang dalam tu. Pintu koci dia, semua koci habis dengan nelo, tak ada orang masuk belakang. Masuk tengok ada orang. Dia kata, wahai fulan, mu masuk ni dengan izin siapa ni? Kata Nabi Ibrahim. Kata orang tadi aku masuknya dengan izin tuan dia lah. Akulah tuan dia, kata Nabi Ibrahim. Mung tuan, aku masuk dengan adalah tuan bagi segala tuan. Aku masuk dalam ni adalah dengan izin tuan bagi segala tuan. Nabi Ibrahim pun faham lah. Ni malaikat ni. Adakah mung malaikat maut ke? Mung ni malaikat mati ke? Ya, aku malaikat maut katanya. Malaikat maut. Maka Nabi Ibrahim pun tidak kata, yalah hari ni ada yang duduk kahwin nak klik duduk. Kalau kita boleh kata ada yang duduk lah, kita nak pergi beli dagai ada orang duduk tunggu amun duduk aja dulu. Kalau kita ada kan Nabi Ibrahim dak, maka dia bertanya. Malaikat maut, aku nak tanya ni. Lagu mana cara mengambil ruh orang mukmin?
Apabila pergi sapanya, tadi cemen mana? Cemennya apabila sapa daunnya, di daun itu tulisnya nama yang bercahaya. Ni orang mukmin. Orang yang beramal soleh. Maka kata malaikat Jibril, malaikat Israel hadir, malaikat wahai Ibrahim paling sebelah tu dulu. Tadi rupa manusia biasa. Kemudian Nabi Ibrahim pun paling dan paling balik dia kata. Apabila paling balik dia tengok seorang pemuda yang bagus, yang elok, yang semak handsome-nya duduk depan dia dengan pakaian yang comelnya, dengan bau yang sedapnya. Mana kalau orang kelih kok main-main orang suka ni. Supalah Nabi Yusuf apabila dilihatnya oleh orang-orang wanita di Mesir. Siapa kerak tanah wa qata'na aydiyahun. Kerak tangan terus tak terasa apa. Semak comelnya, melekat comel lagi comel. Inilah rupa aku apabila aku nak pergi nyambil roh orang mukmin, aku berupanya dengan rupa yang paling comel, yang paling elok. Maknanya pergi dekat orang nak mati tengok tidak kata kejut dak. Allah, galik tengok. Alah semaknya weh, alah apa orang minat style lah. Kan? Tengok Sarukang umur 40 50 tu pun duk main semak lagi. Oh, semak Sarukang weh. Semak dia tu weh, semak dak. Nak royaknya. Gitu tu be Allah semaknya, comelnya, tak rasa pusing rasa. Kemudian aku akan pergi di mana? Dak aku akan panggil roh Tubik. Roh pakai Tubik mudah Nabi kata, keluarnya roh. Dah orang mukmin itu seperti mananya keluar air daripada gelas. Siapa ambil air curah dari gelas burung Tubik Tubik terasa tak? Rasa. Mati memang rasa sakit. Tapi dengan sebabnya wa antum hina idzin tanzurun, pada masa tu mu tengok lagu mananya sukanya nikmat tu Tuhan tunjuk. Syurga tu Tuhan tunjuk masa tu galik kita. Duk galik dengan kesukaan itu sedekah roh kita keluar Tubik. Dak yang menyebabkan kita tak terasa, bukan tak sakit. Sebab tu kita ni kena ada doa. Kena doa dengan Allah Ta'ala, mahawin alaina min sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah kepada aku masa sakit nak mati ni. Bukan tak ada sakit, sakit nak mati. Nabi 2-3 kali pesel. Bukan tak sakit, tamu biar ringankan masa kita nak mati, jangan berarti sangat. Allahumma inna min ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, berilah pertolongan kepada aku masa nak mati, tenak nak mati ni. Tuhan tolong kita. Kita tahu masa tu fitnah yang paling besar kita akan sebut mula insya-Allah. Ya Allah, berilah tolongan kepada aku daripada sakitnya, beratnya nak mati. Sakaratil maut, daripada mabuk kita nak mati tadi. Sebab itulah yang mana Malikul Maut ni dia akan cabut nyawa kita orang mukmin dengan rupa yang comel, dengan katanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Ni ayat. Lah. Lagu mana kata? Wahai ruh yang tenang. Dia mari duduk di kepala kita. Dia kata wahai ruh yang tenang. Ni ruh orang mukmin ni. Ni orang mukmin lagu ni nak mati ni. Hei, roh yang tenang dia pergi. Mari. Jom kita balik. Apa kita raya anak kita. Jenis orang tak marah anak-anak kata, mari adik kita balik ni, beli aiskrim ni. Oh, dia pun ngawai lalu. Aiskrim apa beli. Mari. Irji'i, wahai roh yang tenang. Irji'i ila rabbik. Mari kita balik kepada Tuhanmu. Allah Ta'ala duk sedia. Nemak. Marilah kita pergi. Roh ni pakai Tubik. Rabbik. Apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Jangan rusinglah. Tuhan redha kepadamu. Tuhan sayang kepadamu. Mardiyah. Mung pun redha ke? Marilah. Fadkhuli fi ibadi. Tuhan kata, maka masuklah mung itu daripada golongannya hamba-hamba yang aku sayang. Wadkhuli jannati. Maka masuklah kamu wahai orang mukmin ke dalam syurga aku yang aku sedianya. Tu kita akan sebut sikit malam ni. Dan insya-Allah kita akan sebut lagu mananya saat ruh kita ni akan tubik. Lagu mana Nabi SAW sebut?
Saat roh kita ni tubik daripada tubuh. Dak saat lah kita akan sebut juga lagu mana Nabi SAW sendiri saat sakaratul maut. Saat Nabi ni sakaratul maut. Nabi sendiri ni masa sakaratul maut Nabi lagu mana? Disebut dalam hadis Sahih Bukhari yang diriwayatnya oleh Siti Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. InsyaAllah kita akan sambung semula lah. Itu sebagai orang panggil untuk peringat, untuk apa ni kebaikan kita lah sekurang-kurangnya tahu bab mati ni. Nabi kata hendaklah kamu merutuhkan hadimul lazat. Banyak izkuru, banyakkan ingat hadimul lazat. Benda yang boleh menyekat daripada kita duduk sedap. Lah ni kita duduk sedap, bawa sedap, makan sedap, tidur sedap, jalan sedap belakang. Sedap kita. Tapi Nabi kata, ambil benda, kita apa yang sebentar? Gok, apa? Mati. Hadimul lazat, yang merutuhkan kelazatan. Aihwa al-maut. Ingat mati sebutir, lalu. Itu Nabi sebut. Itulah cara. Dagu mana Nabi SAW, Allah Ta'ala sebut. Di dalam ayat-ayat tentang sakaratul maut. Dan insyaAllah, kita tengoklah malam-malam esok ke. Tak keluarnya bila kita minta dengan Allah Ta'ala biar Allah Ta'ala beri kita ni sihat belakang insyaAllah. Anak-anak kita sihat belakang. Dan orang yang sakit tu biar Allah Ta'ala berilah cepat-cepat sembuh. Dan Allah Ta'ala mengangkatnya. Biar Tuhan mengangkatnya bala ni. Wabak-wabak duk melanda daripada negeri kita, jiran kita, seluruh umat Islam ni. Biar Allah Ta'ala angkatlah cepat-cepat. Apa? Mudah-mudahan dalam puasa ni kita boleh terawih, kita boleh buat ibadat dengan sempurna. Lah ni pun ibadat dah. Lah ni pun tapi kok lagu tulah. Buat rumah ni kok lagu mana sangat dah ke. Haji nak sujud kat mari hak kecil lopak ni atas belakang. Berdegung jatuh kawin tu kita pondok maya semula. Hak jenis ada anak kecil. Nak zikir sikit orang kata panggil marilah makan nasi ni. Bangun pergi makan nasi. Maknanya lah bukan tak buat tapi kau rasa penuh lah. Kita minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala mengangkat cepat-cepat bala ni. Pakat-pakat kita bertaubatlah kepada Allah Ta'ala. Banyakkan kita bertaubat. Banyakkan kita mengingatkan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kerja buat kita lah ni Allah Ta'ala mengampunnya. Allah Ta'ala akan balanya insyaAllah lah. Kita sambung lagi dalam semula. Lagu mananya disebut dalam hadis-hadis. Kisah lagu mana roh kita akan keluar saat kematian kewafatan Nabi SAW sendiri lagu mana. Itulah dengan sudahi. Maaflah kalau ada siap salah kecek tu. Adalah takut-takut serati ke lagu mana kita maaf banyaklah. Dengan tu kelemahan digambar, ndak kelemahan yang siamalah. Yang baik itu kita daripada Allah Taala. Dengan sudahi wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah.